Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Bapa. Mari berdoa supaya Allah Bapa akan terus memberkati kamu. Allah Bapa akan memberi kamu apa yang kamu perlu dalam kehidupan kamu. Mari berdoa, Allah Bapa akan memberkati kamu dengan kesihatan yang baik. Allah Bapa akan terus melindungi kamu. Mari berdoa, Allah Bapa akan sentiasa berada bersama kamu sebagai Immanuel. Dan mari berdoa sebab kamu akan jadi berkat untuk anak-anak kamu. Selamat Hari Bapa. Hari ini untuk perkongsian, hari kita akan lihat bacaan Injil untuk hari ini. Dari Markus 4 ayat 35. Hari ini kita akan lihat masalah yang biasa, masalah rohani. Semasa Padri di gereja Saint Mark, sebelum Padri pindah datang ke Saint Christopher, di sana ada semasa Padri di sana ada seorang kanak lelaki dah. Nakal. Dia tak boleh duduk semasa kebaktian. Ibu bapa mereka akan datang ke gereja setiap minggu. Tapi budak ini dia akan lari dari depan ke belakang, belakang ke depan, dia akan pusing. Semua jemaah pun tahulah. Dan satu hari saya jumpa tu bapa budak itu, saya nak bincang dengan kamu sesuatu lah. Tapi ada orang yang komplain lah. Dia kata, Father, Padri buatlah sesuatu. Tengok ni budak ni semasa kita berdoa, dia lari ke depan, lari ke belakang. Saya nak bincang dengan kamu sesuatu. Ya, bolehlah Padri. Dia kawan saya lah. Bolehkah kita buat anak kamu seorang akhlak yang ambil itu lilin? Macam dia dah dapat sakit jantung tu. Jantung dia nak berhenti. Padri, apa yang kamu kata? Saya minta, bolehkah kita buat anak kamu jadi seorang akhlak? Padri, kamu tahu lah Padri. Dia tak boleh duduk. You sendiri tahu Padri. Setiap minggu dia akan lari depan belakang, lari. Mana boleh dia duduk lah Padri. Kita cuba tengoklah. Dan selepas kami dah bagi dia latihan, minggu yang pertama kami bagi dia jubah putih. Wah, selepas dia pakai jubah putih, dia rasa macam dia seorang padri. Wah. Nah, kita bagi dia tu lilin. Wah, dia jalan. Semasa kebaktian, dia tak bergerak, dia duduk saja. Dan tangan ni, duduk saja. Dekat 2 jam. Semasa kami kongsi salam sejahtera, dia datang kepada saya. Hari, berapa lama lagi tu kebaktian? Susah nak duduk, berdiam. Tapi dia duduk. Itu dia kanak-kanak. Budak-budak ni, kanak-kanak ni biasa bukan? Kadang-kadang budak ni, ini tak ada apa-apa. Sebab mereka masih kecil. Kadang-kadang mereka nakal lah. Tapi kadang-kadang masalah yang mereka menghadapi itu mungkin adalah masalah rohani. Saya pernah lah, ada ibu bapa yang bawa anak-anak mereka. Padri tolong berdoa untuk anak saya. Tak boleh duduk, tak boleh tidur lah Padri. Tak boleh tidur.
Kami dah jumpa doktor, dah bagi ubat, tak ada apa-apa. Dia masih menangis. Macam dia takut. Itu masalah rohani. Itu bukan masalah yang biasa. Oleh itu kita berdoa. Dan hari ini kita menyambut Hari Bapa. Allah telah memberi kuasa kepada Bapa. Kita diberi kuasa dan kita dipilih untuk menjadi ketua keluarga. Ini kita mesti menggunakan kuasa yang diberi oleh Allah untuk kebaikan keluarga dan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang bapa, kita mesti tahu masalah yang anak-anak kita menghadapi adalah masalah yang biasa atau ini adalah masalah rohani. Hari ini kita akan lihat ini Yesus menedurkan angin ribut. Ayat 35, Markus 4 ayat 35. Pada petang hari itu, Yesus berkata kepada pengikutnya, marilah kita menyeberang tasik. Dia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita menyeberang tasik. Yesus tak bagi tahu kepada murid mengapa mereka nak menyeberang tasik. Ini murid-murid Yesus memang orang baik. Kalau saya kata, marilah kita pergi ke Sarawak, mengapa nak pergi ke Sarawak? Marilah kita pergi ke Sabah, mengapa nak pergi ke Sarawak? Tapi budak-budak murid-murid Yesus, bila Yesus kata, marilah kita menyeberang, mereka pun telah sediakan perahu, mereka naik dalam perahu, terus jalan untuk menyeberang tasik. Dan dalam perjalanan, mereka telah diancam oleh angin kencang dan ombak. Kita baca ayat 37. Lalu angin kencang bertiup dan ombak menelanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Wah. Dalam perjalanan mereka telah menghadapi satu masalah yang mereka tidak sangka. Angin kencang dan ombak. Kita mesti tahu, ingat murid-murid di antara murid-murid Yesus ada 4 orang nelayan. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mungkin mereka dalam pekerjaan mereka telah mereka ada pengalaman angin kencang, ombak. Tapi kali ini mereka telah cuba untuk meneruskan perjalanan mereka, tapi mereka tak dapat. Angin memang kuat, ombak melendah sampai tu perahu penuh dengan air. Mereka pun rasa, wah, mungkin kita akan mati lah, tenggelam. Mereka hanya telah lihat itu angin kencang. Mereka telah membangun Yesus. Ayat 39, Yesus bangun lalu meningking angin dan berkata kepada ombak, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Itu angin, itu ombak. Tapi Yesus macam dia suruh kepada sesuatu kuasa. Dia kata, diam, tenanglah. Saya percaya Yesus telah lihat, Yesus telah tahu angin kencang itu dan ombak adalah satu perbuatan roh jahat. Itu bukan angin kencang yang biasa, ombak yang biasa. Yesus tahu ini adalah satu perbuatan roh jahat sedang cuba untuk menghalang Yesus menyeberangi tasik. Mengapa? Kita baca Markus 5.
Sebaik saja Yesus turun dari perahu, dia didatangi oleh seorang lelaki yang keluar dari buah kubur. Orang itu dirasuki roh jahat dan tinggal di kawasan perkuburan. Selepas Yesus sampai, ada seorang datang. Dia dirasuki oleh roh jahat. Itu yang Pari kata, itu roh jahat yang telah merasuki orang itu, mereka telah cuba untuk menghalang Yesus menyeberang. Mereka telah cuba untuk menghalang Yesus. Mereka tahu kalau Yesus sampai ke tempat mereka, kuasa mereka akan diambil. Dan orang yang dirasuki akan dibebas. Yesus akan menghancurkan kuasa mereka. Dan mereka tahu, mereka mesti buat sesuatu. Jangan bagi dia menyeberang tasik. Kalau dia sampai, habislah kita semua. Oleh itu roh jahat. Kita tahu bukan 1-2 roh jahat. 6,000 roh jahat yang telah merasuki orang itu. 6,000. Mereka telah cuba untuk menghalang Yesus menyeberang tasik. Tapi Yesus telah datang dan telah membebaskan orang yang dirasuki oleh roh jahat. Murid-murid Yesus itu hanya angin kencang. Tapi Yesus telah lihat ini bukan angin kencang, ini adalah satu yang luar biasa. Itu dia kata, diamlah. Diam. Dalam Markus 1 kita baca, bila Yesus menghalau satu roh jahat, dia kata kepada dia, diamlah. Sama juga di sini dia diam. Yesus tahu, ini bukan masalah yang biasa. Dan hari ini bila kita menyambut Hari Bapa, kita mesti tahu, seperti yang Pari kata tadi, kita mesti tahu sebagai ketua keluarga, kita mesti tahu keluarga kita, anak-anak kita mesti tahu masalah yang mereka menghadapi itu, adakah masalah itu yang biasa atau adakah masalah itu masalah rohani. Sebagai ketua keluarga, kalau kita nak tahu, kita mesti bersetia kepada Allah Bapa. Sebagai ketua keluarga, saya mesti berdoa. Sebagai bapa, saya mesti berdoa setiap hari. Saya mesti baca firman Tuhan setiap hari. Kita baca dalam Ayub 1. Di mana kita baca ayat 5. Ayub 1 ayat 5. Selepas setiap jamuan pada esok paginya, Ayub akan bangun pagi-pagi dan mempersembahkan korban bagi setiap anaknya. Tengok, Ayub telah berdoa untuk setiap anaknya. Dan sebagai bapa, itu adalah tanggungjawab kita. Kadang-kadang ada orang kata, saya adalah ketua keluarga, saya adalah lelaki rumah ini. Saya boleh buat apa saja yang saya nak buat. Bukan. Apa yang kita buat, apa yang kita mesti buat adalah mengikut firman Tuhan. Dan kalau kita berdoa setiap hari, kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, kalau kita serahkan kuasa kita ke bawah kuasa Roh Kudus, dan minta Tuhan, keluarga saya ada masalah ini. Kadang-kadang orang kata rebellious son, rebellious daughter. Oh yo, pastor, anak ini tu boleh cakap lah. Kalau saya cakap satu, dia akan cakap 10. Tak boleh cakap dengan dia lah, padri yang tak boleh bagi nasihat, tolong bagi nasihat kepada dia. Kita mesti berdoa, apakah masalah ini? Mungkin itu adalah biasa, growing up, sebab mereka sedang jadi besar. Kadang-kadang itu mungkin ada satu masalah
rohani. Ini cinta, contohnya cinta. Ini anak-anak kita mesti akan jatuh dalam cinta. Ini sebab kita manusia, betul. Sebagai manusia, kita akan jatuh cinta. Mungkinlah attract, kita akan kena attract, ditarik oleh seorang lelaki akan jatuh cinta dengan seorang perempuan, perempuan jatuh cinta dengan lelaki. Tapi zaman moden ini, perempuan jatuh cinta dengan perempuan, lelaki jatuh cinta dengan lelaki, itu bukan baik. Tapi kadang-kadang bila anak-anak kita jatuh cinta dengan seorang yang bukan Kristian, mungkin sebab dia seorang manusia, tapi kadang-kadang mungkin ada roh jahat yang terlibat. Saya pernah jumpa dengan, saya pernah cakap dengan beberapa orang. Padri, saya memang dulu memang saya tak suka dia, Padri. Tapi tak tahu Padri, sekarang macam saya selalu cari dia lah, Padri. Saya selalu cari dia. Dulu Padri, perasaan saya terhadap dia lain, sekarang lain. Nanti kita berdoa. Mungkin lelaki atau perempuan telah membuat sesuatu kepada anak-anak kita, sampai mereka pun tak tahu apa yang sedang berlaku. Oleh itu kita mesti berdoa. Kita berdoa, Tuhan, adakah ini masalah yang biasa? Mudahlah, dia pemuda-pemudi, mereka akan jatuh cinta. Ini adakah yang biasa? Atau adakah kuasa roh jahat yang terlibat? Dan kita mesti berdoa sebagai bapa dan ambil kuasa ke atas anak-anak kita dan hancurkan kuasa yang sedang mempengaruhi anak-anak kita. Dan berdoa supaya Tuhan akan bebaskan anak-anak kita dari kuasa roh jahat yang sedang digunakan oleh pihak yang lain untuk menarik hati mereka kepada mereka. Oleh itu kita mesti sebagai bapa, kita ada tanggungjawab sebagai bapa. Dan hanya bila kita berdoa dan baca firman Tuhan dan tergantung kepada kuasa Roh Kudus untuk memimpin anak-anak kita, baru kita boleh tahu adakah masalah yang mereka menghadapi, masalah ini masalah biasa atau masalah rohani. Dan bila kita setia kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan memberi kita kuasa dan dia akan menggunakan kita untuk mengambil kuasa ke atas anak-anak kita dan untuk membebaskan mereka dari kuasa atau pengaruhi kuasa roh jahat yang sedang mempengaruhi mereka. Dan apa yang telah terjadi selepas Yesus bangun, dia kata ni, Yesus bangun lalu menenging angin dan berkata kepada ombak, diam, tenanglah. Angin pun redah dan tasik menjadi tenang sekali. Dan bila kita ambil kuasa dalam nama Yesus Kristus, kediaman kita akan dipenuhi dengan salam sejahtera dan kedamaian. Sebab di mana Yesus ada, dia adalah putera kedamaian. Di tempat itu mesti ada kedamaian. Kalau ada kekacauan, tak kisah dari mana. Kadang-kadang mungkin anak-anak kita sedang dikacau atau sesuatu. Saya minta kamu sebagai bapa berlutut di hadapan Tuhan, berdoa dan ambil kuasa ke atas keluarga kamu, ke atas anak-anak kamu, dan hancurkan kuasa-kuasa roh jahat dan minta Roh Kudus memenuhi hati mereka supaya mereka akan hidup satu kehidupan yang penuh dengan kegembiraan dan bahagia. Jadilah seorang bapa
seperti Allah Bapa kita, supaya anak-anak kita akan diberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.